Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. Waalaikumsalam Idris. Waalaikumsalam, Madam. Alright. Salam O- Madam. Okay. So, hari ini kita akan teruskan dengan dengan homework discussion. Saya ada bagi homework kan minggu lepas. Hari Jumaat, betul? Saya minta awak buat soalan ini. Ada 3 soalan. Okay, page 20, question number 2, question number 6E and question number 6B. Ada tak? Dah buat ke belum? Diam je ni. Okay, dengar tak suara saya? Dengar. Dah buat ke belum? Soalan ni, ada 3 soalan. Ke lupa? Jangan. Okay, so kita nak tengok soalan nombor 2 dulu. Saya bincang soalan nombor 2. Lepas tu soalan nombor 8. Lepas tu baru saya bincang soalan nombor 6A. Okay, so saya teruskan. Okay, question number 2. So this is 2A. Okay, dah ready ke belum? Dah. Alright. Okay, so saya akan start daripada atas and then saya nak bincang clockwise. Okay, so saya akan bincang soalan yang atas dulu. Okay, so kita ada this alkene. Alkene ini ada 3 double bond. Okay, and then 3 double bond ini je yang akan melakukan reaction. So, yang ini, yang CH3 ni, kiri dan kanan ni tak ada double bond, so dia duduk diam-diam je. So, dia tak akan berubah apa-apa pun. Okay, yang berubah ialah carbon-carbon yang ada double bond sahaja. Okay, so first of all, what we must know is kita kena tahu siapa yang kita akan masukkan. Okay, so dekat sini kita akan add H dan Cl. So H akan follow Markov-Nikov. So we have carbon double bond yang pertama. So H akan masuk di carbon belah. Okay, H akan masuk di carbon belah kiri. So dia akan tambah masuk dekat sini. Hydrogen Cl. Okay. And double bond yang kedua, hidrogennya carbon kiri dan kanan ini sama je dia punya bilangan hidrogen. So, awak boleh masuk mana-mana. Okay, awak nak buat kiri H, kanan Cl boleh. Awak nak buat kanan kiri Cl, kanan H pun boleh. Okay, betul sahaja. Okay, and then double bond yang ketiga dekat atas. So, hidrogen akan masuk dekat carbon kanan. Cl masuk di carbon kiri. Okay, done? Okay, so ini yang atas. Okay, kita pergi yang kanan pula. So this is halogenation in inert solvent. Okay, so halogenation we add Cl and dalam inert solvent kita akan tambah 2 Cl. So equation ini senang sahaja, tak ada masalah pun, iaitu okay, kita tambahlah semua dekat carbon-carbon double bond ni, kita tambah Cl sahaja. Ini senang. Cl. Okay. Alright. So, untuk halogenation in aqueous solution. Halogenation in aqueous solution, we will add Br, 1Br, 1OH. Kalau follow Markovnikov, hydrogen akan masuk dekat carbon yang, kalau sini kita ada carbon number 1, carbon number 2, hydrogen akan masuk dekat carbon number 1. And then, saya cakap, okay, kalau kita ada hydrogen, contoh, kalau kita ada H dan Br. So H
yang akan masuk dekat carbon number 1 sebab H ini ada banyak, carbon number 1 ni ada banyak hydrogen. Okay, kalau kita ada H dan OH, kita buat hydration kan. So H yang akan masuk dekat carbon number 1. But now kita ada Br dan OH. Okay, Br dan OH. Br dan OH, therefore siapa yang akan masuk dekat carbon number 1? Okay, tadi hydrogen akan cari gang. Okay, hydrogen akan cari gang dia, which is hydrogen dekat carbon number 1. But untuk Br and OH, halogen akan cari karbon yang banyak hydrogen. Okay, so dia akan masuk dekat carbon number 1. Okay, Br masuk carbon number 1, OH masuk di carbon number 2. Okay. Untuk double bond yang kedua tak ada masalah, mana-mana pun betul sebab apa? Bilangan H-nya sama. Okay, saya nak panggil seorang. Okay, untuk double bond yang di atas. Okay, saya label sini carbon 1, ni carbon 3. Nampak ni? Okay, carbon 3, carbon 4. Okay, saya nak panggil Ashikin. Ashikin ada? Ashikin ada? Okay. Sekarang ini siapa yang BR akan masuk dekat carbon yang mana? Carbon 3 ke carbon 4? BR akan masuk di carbon 3 ke carbon 4? Carbon 3, madam. Yes. BR. Dia akan cari banyak H ke kurang H? Kurang H. Banyak H. Kalau follow Markovnikov, ni follow Markovnikov ya. So, kalau follow Markovnikov, dia akan cari yang banyak hydrogen. Okay. Dekat carbon number 1 ni, nampak ni? Dia ada satu hydrogen kat sini. Sebelum ini, tak ada, untuk carbon yang sini, tak ada hydrogen. Okay. So, Br akan masuk di carbon yang banyak hydrogen. Okay. So, dia akan masuk dekat carbon number 4. Okay. Br akan masuk dekat carbon number 4. OH masuk dekat carbon number 3. Boleh? Dapat tak? Okay, Ashikin? Nampak, madam. Alright, so alert dengan dia punya bilangan hydrogen. Okay, saya teruskan. Okay, so seterusnya kita ada hydrogenation in nickel catalyst. Okay, so ini tak ada masalah. So kita tambah apa? Kita akan tambah 2 hydrogen. Alright, so tambah 1, 2. Kalau ada 3 double bond means that kita kena tambah 6 hydrogen dalam this compound. Okay, so this is hydrogenation. So ni tak ada masalah sangat, senang je. Okay, and then kita ada H2O, H3O+. Ni kejap lagi saya panggil 2 orang. So kita nak tambah H dan OH. So yang akan follow Markovnikov ialah hydrogen. Sorry, bukan yang follow Markovnikov, hydrogen. This equation will follow Markovnikov. Means that hydrogen akan cari carbon yang banyak hydrogen. So, carbon 1 and carbon 2. Saya nak panggil Izzah lah. Izzah, hydrogen masuk dekat carbon yang mana? Nombor 1 ke nombor 2? Izzah ada? Nurul Izzah ada tak?
Okay, Nurul Izzah tak ada, saya nak panggil. Okay, nak panggil Ijaz. Ijaz ada? Dia medium. Ha. Hidrogen masuk dekat karbon nombor berapa? 1 ke 2? 1. Yes. So, hidrogen akan masuk. Sorry. Hidrogen akan masuk karbon 1. OH masuk karbon 2. Sorry, sekejap eh. Okay. So, for another double bond, yang ini boleh masuk mana-mana pun boleh. Okay, and then kita ada carbon 3 and carbon 4. Saya nak panggil Faik. Faik, H masuk dekat karbon nombor berapa? Nombor 3 ke nombor 4? Faik, ada Faik? Medium. Hidrogen masuk dekat karbon nombor 3 ke nombor 4? Which carbon yang banyak hidrogen? 3 ke medium? Karbon 3 ada berapa hidrogen? Berapa hidrogen, Faik? Karbon nombor 3. 1 1. Karbon nombor 4 ada berapa hidrogen? 2. Nampak tak karbonnya? Karbon 3 1. Karbon nombor 4 ada berapa hidrogen? 2 ke medium? Tak dengar lah. 2. Ada berapa? Dua. Okay, so sekarang ni hidrogen akan cari kawan. Yang banyak kawan. So, hidrogen akan masuk karbon nombor berapa? 3 ke 4? 4. So, kita ada H dan OH. Hidrogen akan masuk dekat karbon number 4. Sebab apa? Hidrogen ini ada dua, karbon ini ada 2 hidrogen. Okay. And then carbon number 3 will be added OH. Okay, dapat tak? Okay. So, ini soalan number 2A. Okay. So, nanti slide ni saya kalau tak dapat tangkap, saya akan bagi jawapan dekat Telegram lah. Okay, seterusnya. Okay, kita ada structure cyclohexene. So, this is structure-nya ialah 1, 4, 6 trimethyl cyclohexene. Okay, so kita ada 1, 4, 6 trimethyl cyclohexene, and then kita akan buat reaction with HCl. So saya start dengan atas. Okay, so HCl, so kita ada H and Cl. So H will be added to the carbon number 2. Why? Because carbon number 2 ni ada satu hydrogen. Carbon number 1 ada satu Cl. Okay, saya cepat je ya. Okay. Seterusnya, kita tambahkan dengan Cl2 in inert solvent. So we add Cl and Cl. So ni senang. So kita putuskan double bond. So kita akan tambah 2 Cl at carbon-carbon double bond tadi. Okay. And then for this equation, Br and OH. Ni saya nak panggil. Okay, Br and OH. Okay, so carbon 1, no
carbon, no hydrogen. But carbon number 2, we have 1 hydrogen. Okay, now Br akan masuk dekat carbon nombor berapa? Saya nak panggil Fauzi. Ada Fauzi? Wujud tak Fauzi? Alif Fauzi? Semalam saya panggil tak ada. Ada. Nasib baik ada. Fauzi, BR masuk dekat carbon nombor yang nombor berapa? 1 ke 2? BR. BR kat nombor 2. Yes. So, BR akan masuk dekat carbon nombor 2. Carbon number 1 akan masuk OH. Okay. Seterusnya. Thank you. So, seterusnya kita nak buat reaction dengan hydrogen. Okay, so kita akan add 2 hydrogen. 1, 2. Okay, and then seterusnya yang last kali. So, KMNO4 OH minus cool. Dia akan tambah 2 OH dekat carbon nombor 1 dan 2. So, 1 OH, 2 OH. Okay, dapat? Okay, so this is question number 2. Okay, settle? Ada soalan tak? Okay. Tak ada. Okay, saya teruskan. Okay, so saya nak bincang soalan nombor 8. So, nombor 8 ni kita nak belajar cara menulis equation. Okay, write the equation for the halogenation of the following alkenes. So, we have 8A, reaction of bromine with 2-methyl 2-butene in CH2Cl2. So, we have 2-methyl 2-butene. So, lukiskan structure. And then kita add dengan siapa? Kita akan add dengan Br. So, bromine. So, we have Br2 in CH2Cl2. Okay. Penulisan ni kita boleh tulis macam ni. Ataupun kita boleh tulis caranya. Ataupun kita boleh tulis macam ni. Br2 ni duduk dekat atas. Yang ini pun betul. Okay, ini pun betul. Tapi kalau awak buat macam ni, kalau awak buat kalau buat macam ni, Cl2 duduk di atas sini, ini akan jadi salah. Kenapa? Sebab reagent ini mesti duduk di atas. So reagent, this one is condition. Maksud saya dekat sini, condition tu awak kena letak selepas awak tambah reagent tu. Okay, so cara penulisan kita boleh buat tambah macam ni ataupun atas arrow macam ni. Reagent, condition, but kalau condition atas, reagent bawah jadi salah. Okay, dapat? Okay, and then apa produk dia? So produknya akan jadi, okay, kita akan hilangkan double bond. Hilangkan double bond and then kita akan masuk Br. Okay, so this is 8A. Done? Kalau soalan 8B, okay, we have cyclohexene in inert solvent, we add chlorine, so kita ada chlorine. Inert solvent kita ada 2 jenis, CH2Cl2 or CCl4, boleh guna salah satu. Okay, and then produknya apa? Produknya akan dapat 2Cl masuk dekat double bond. Okay, so 1Cl, 2Cl. Okay, so itu untuk B. 8C, cepat ke? Boleh follow? Boleh. Okay, so sekarang ni kita ada reaction of bromine with
3-methyl 2-heptene. Sekarang ni saya lukis dalam bentuk skeletal. Boleh nak lukis dalam bentuk skeletal, but you must alert dengan hidrogen dekat carbon-carbon double bond. Okay, kalau 3-methyl 2-heptene kita lukis macam ni, selalunya macam ni kan. Tapi kita add hydrogen dekat carbon-carbon double bond. Okay, and then kita tambahkan dengan bromine tambah Br2 in CCl4. Yang ini pun boleh. Okay, tapi biasakan letak condition dekat bawah. Okay, and then kita akan hasilkan produk. Okay, so double bond hilang and then kita akan tambah 2 Br. Okay. Okay, seterusnya yang terakhir, so kita tambah 3-propyl cyclobutene react with chlorine in, saya nak guna CH2Cl2 inert solvent. So hasilnya apa? Hasilnya kita akan dapat okay, 2Cl akan masuk dekat this compound. Okay, senang kan? Tak ada masalah lah untuk soalan nombor 8 ni. Okay, saya teruskan. Lambat lagi. Okay, saya teruskan. Question number 8. 8A1, we have cyclohexene react with Br2CH2Cl2. So, sini kita akan masuk 2 Br. Okay, and then we have Br2 aqueous. So, dia akan tambah masuk Br dan OH. So, satu masuk Br, satu masuk OH. Okay, settle? Sekarang ni, kita tengok question number 2. Okay, question number 2, we have carbon number 1 and carbon number 2. Carbon number 1, we have 2 hydrogen. Carbon number 2, tiada hydrogen. Okay, hydrogen ini bukan carbon 2 punya, but carbon number 3. Carbon H3 ni siapa punya? Carbon number 4 punya. So carbon number 2 ni no hydrogen. So tambahkan dengan H dan Br. So H akan masuk di carbon number 1, Br carbon number 2. Okay. And then we have Cl2, CH2, Cl2. So we add Cl and Cl. So masuk 2 Cl. Okay. And then yang terakhir H dan OH. So H masuk di carbon number 1, OH masuk di carbon number 2. Okay. Dah? Okay, semak ya? Alright. Okay, soalan nombor 3. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, at carbon number 2 we have 1 hydrogen, but carbon number 3 have no hydrogen. Okay, and then we react with KMnO4, OH minus coal. So we add 2 OH, diols. Okay, and then for equation number 2, we add H and Cl. H will be added at carbon number 1. Sorry, carbon number 1. This one is carbon number 2, carbon number 3. So OH, Cl. Okay, and then for bromine and aqueous, so Br and OH, Br will be added at carbon number 2, OH at carbon number 3. Okay. Cepat ke okey kan? Okay. Alright. Kita tengok question number 4. Question number 4, we have carbon double bond between carbon 1 and 2. Carbon number 1 ada 2 hydrogen, carbon number 2 no hydrogen. Okay, and then we will add 2 OH. Okay, and then Cl2 and CH2Cl2, so we add 2 Cl. Okay, and then for the last equation, okay, HBr, H2O2. So, kalaulah kita ada HBr, okay, H kalau follow Markovnikov, H akan masuk di carbon number 1. Okay,
Br masuk di carbon number 2. But now kita ada combination HBr dan peroxide. Okay, this is peroxide. Bila peroxide, dia akan menjadikan equation ini adalah anti-Markovnikov. Means that H takkan cari kawan dia, H nak lari dari kawan dia. So, kita tengok dekat carbon number 2 ada H, at carbon number 1 ada Br. So, ini adalah produk bagi anti-Markovnikov. Okay, ada soalan untuk anti-Markovnikov ni? Tak ada. Okay, saya teruskan. Number 5. Okay, number 5 we have cyclohexene. Okay, we have 4 bromo, 1 methyl cyclohexene. So kita akan add sini OH. Masuk 2 OH. Okay, ni pun HCl. So H ada di carbon number 2. Okay, so macam ni saya cakap lah. Okay, dekat carbon number 2 ni ada satu hydrogen. So, bila dia bagi skeletal, you must alert with hydrogen. Okay, so tambah sini H, sini Cl. Okay, and then untuk H2OH+, so tambah H dekat carbon number 2, OH di carbon number 1. So, done. Okay, dapat? Dapat. Alright. Sekarang ni saya nak teruskan. Okay, ada tak soalan untuk equation ataupun chemical properties? Okay, ada tak ada? Okay, kalau tiada, saya nak teruskan kepada, ni soalan tutorial, buka soalan tutorial. Kita nak buat soalan 8B. 8B1. Okay. So soalan dia, write the reaction mechanism for the formation of product in the reaction of molecule. Okay. So chemical reaction ya. Chemical properties ni adalah hydrohalogenation. So kita hanya akan belajar dia punya reaction mechanism for this equation sahaja. Okay. So soalannya ialah dia minta structure B1, structure A2. Ni nak buat B1 Saya sekarang tengah buat B1. So dia nak minta structure A2. A2 writekan dia punya mechanism bila dia react dengan HBr. So macam mana mekanisme dia? So first of all, saya tunjuk dulu contoh. Okay. Hydrohalogenation ialah bila kita tambah hydrogen dan halides. Okay. Added to the double bond of alkenes to form haloalkene. Ni buka nota page 68. Ready? Okay, so what happened here dekat sini ialah, okay, tambah dekat sini, step dia namanya ialah, step number 1 ialah formation of carbocation. Okay, step number 2 ialah nucleophilic addition. Okay. So, first stepnya ialah, apa yang dia buat ialah kita tengok alkene. Okay. Korang main game tak? Korang ada main game? Ada. Main game kan? Okay. So, saya tunjuk contoh Okay. Kita main game. Okay, so sekarang ni dia buat reaction. Okay. Mekanisme ini macam korang main game. Game yang apa tu? PUBG Mobile Legend Mobile Legend kan korang kena ada tembak-tembak orang, betul tak?
Pernah tak korang punya senjata tu tak ada, habis? Betul ke saya cakap ni? Game tu kan? Mobile Legend tu yang tembak-tembak tu kan? PUBG kot. PUBG PUBG tu yang korang buat team, lepas tu korang attack orang lain kan? Betul ke? Sebab saya tak main game. Betul kan macam tu? Ha? Betul madam. Korang guna Betul. pistol lah. So, ada tak satu masa yang korang punya pistol ataupun senapang tu habis peluru? Benar. Nah kan? So, kalau habis peluru, selalunya korang kena buat apa? Cari peluru. Cari peluru. Kalau tak sempat cari peluru, apa yang jadi? Mati. Okay. So, sama. Mekanism untuk this equation sama je macam kita punya konsep PUBG tu. Okay. So, first of all, kita akan ambil siapa? So, awak kena tahu dalam this equation, awak kena tahu yang kita akan buat ialah kita akan buat heterolytic cleavage. Ni konsep dia dulu. Heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage, dia akan hasilkan positif ion dan akan hasilkan negatif ion. Okay. Arrow-nya akan jadi double-headed arrow. Ini konsepnya. Okay. So, first step ialah kita ambil this alkene. Kita ambil this alkene and then kita reactkan dengan HBr. So, kita ada dua team kat sini, HBr. Okay, now, first of all, bila ada dua team, kita kena tahu siapa yang lagi kuat. Yang lagi kuat bermaksud dia ada banyak senjata. Okay. Senjata ataupun peluru lah. So, senjata dia siapa untuk bila nak buat mekanism, senjatanya ialah elektron. Okay, elektron. Elektron. Siapa yang banyak elektron? Yang banyak elektron means dia yang boleh menyerang. Okay. So, kuat senjata banyak elektron. Yang banyak elektron dia yang akan serang. Okay. So, antara kompaun alkene dengan HBr, yang banyak elektron ialah dekat alkene. Okay. Kenapa alkene banyak elektron? Sebab dia ada C double bond C. Okay. Kena ingat dalam bond ada elektron. But kalau C double bond C ni, dia ada simpanan elektron dia. Okay, dia ada lebih elektron dekat double bond tu. Okay, so apa yang dia akan buat? Dia yang akan serang. So, first stepnya ialah masa kita buat reaction tadi, okay, kita akan aim siapa? Kita akan tambah H dan Br. Okay, so dekat sini kita akan masukkan hidrogen dulu. Okay. Kan mula-mula kita akan cari yang banyak hidrogen dulu. So kita akan add hidrogen, barulah kita masuk Br. Okay, Fauzi. Okay, so first step dekat sini konsepnya ialah first step kita akan tambah H dulu, barulah kita tambah Br. Okay, so patah balik kat sini. Okay, dia nak serang. Serang siapa? Dia nak serang H. Sebab apa? Dia nak colik H ni untuk dia tambah masuk dalam alkene. Okay, so apa yang berlaku ialah banyak elektron ialah dekat C double bond C. So arrow kita daripada bond. Nak serang siapa? Serang hidrogen. So, daripada bond, serang hidrogen. Nampak tak?
So itu aim kita. Aim kita serang hidrogen. Siapa nak serang? C double bond C. Kenapa? Sebab dia banyak elektron. Boleh dapat tak? Okay. So mengikut H, O and C, hidrogen boleh buat berapa bond? Satu. Yes, so kita 1, 2, 3, 4 kan? Okay, 1 bond. Bila hidrogen ini dah kena serang, dia kena buat bond dengan carbon. Carbon mana? Kita ada carbon number 1. Okay. Ingat balik konsep tadi, H ditambah masuk dekat carbon yang banyak hidrogen. Okay. So, bila dia nak buat bond yang baru, okay, serang tu means dia buat bond So, bila dia buat bond yang baru, H boleh buat satu sahaja. Okay. Therefore, hidrogen ini kena break dia punya bond. So this bond must be break. Bila break, kena alert. Cara yang pertama kena alert bila bond breaking. Okay, H dengan Br. Br is more electronegative. Therefore, Br akan tarik elektron. Okay, dia macam nak bercerai lah. H ni dia nak cerai. Okay, dia nak kahwin lain. So Br ni bagi syarat. Syaratnya apa? Kalau nak cerai, bagi dekat aku harta. Contohnya, bagi aku harta. Okay, so sekarang ni, Br ni dia nak tarik elektron dia. So, ada berapa elektron dalam bond? Ada 2. So, ada bond breaking dekat sini. Dan elektron pergi masuk ke Br. 2 elektron. Kenapa? Double-headed arrow means that 2 electron move. Okay, boleh dapat? Okay. So, oleh kerana dekat sini ada bond breaking dan bond forming, so this process is slow. So, kena tulis kataan slow. Okay. So, produknya apa? Produknya akan dapat. Okay. So, apa yang dia buat ialah H dengan Br dah break, so tinggal Br. Okay, dia dapat lebih elektron kan, so dia jadi Br minus. Okay, and then hydrogen ini masuk dekat mana? Masuk dekat carbon number 1. Okay, so carbon number 2 tak masuk apa-apa. So ada berapa bond? 3 bond. 1, 2, 3. Okay. So, carbon boleh buat berapa bond? Dia kena buat berapa bond? 4. 4. So, dia kena buat 4. Sekarang ni ada 3. So, apa yang berlaku pada carbon ini? Dia akan jadi positif. Okay. So, this product for this mechanism will form satu carbocation dan cation, positive ion, dan Br minus, which is negative ion. Nampak tak? Ni, electrolytic cleavage will form positive and negative ion. Okay, dapat? So that's why this step called as formation of carbocation. Okay, boleh? Ada soalan? Setakat ni? Setakat ni soalan? Okay, settle Okay, and then step yang kedua. Okay, step 2, apa yang dia akan buat ialah nucleophilic attack. Okay, yang ini kita akan ambil siapa? Kita akan ambil structure carbocation tadi. So kita ada plus tambah Br minus. Okay, so sekarang ni saya nak identify siapa yang banyak elektron. Who has more electron? Carbocation ataupun Br minus, which is anion.
Tapi banyak elektron. Anion. Tidak ada? Carbocation. Has more electron. Elektron tu Anion. charge. Anion charge dia negatif. Okay. More electron, so dia akan jadi lebih negatif. Okay, so who has more electron? Anion. Anion ni yang akan serang. Apa maksud more electron? Maksudnya banyak senjata. Banyak senjata means dia yang akan serang. Okay, dia akan serang siapa? Dia akan serang carbocation. Dekat bahagian mana? Okay, kalau dia nak serang, mesti serang yang paling lemah dulu. Okay, kalau nak main PUBG pun, awak akan serang orang yang lemah dulu. Okay, yang tak ada peluru. So, sekarang ni, dekat mana? Dia punya yang lemah ialah dekat C+. Okay, so, Br- akan serang bahagian C+ ini. Kena ingat, serang maksudnya form bond. So, it will produce CH3, C, CH3, H. So, dia akan form bond dengan Br. Okay. So, jadilah compound. This is compound haloalkene. Okay, dapat? So, reaction ini berlaku secara sangat cepat. Okay, dapat tak? Dapat. Okay, boleh? Okay, saya tunjuk contoh satu lagi. Okay, another example. Okay, example yang saya nak guna ialah cyclo. So, saya ada cyclopropene. Tambah dengan siapa? Tambah dengan HCl. Okay. So, dengar ceritanya. Dia punya jalan ceritanya ialah alkene ada double bond. Double bond ini banyak elektron. Dia nak ambil siapa? Dia nak ambil hidrogen. Jadi dia serang hidrogen. Hidrogen hanya boleh buat satu bond. Therefore, bond ini perlu break. Bila break, Cl is more electronegative. So, Cl elektron tu akan bergerak kepada elektron lain. Okay, so reaction ini, mekanisme ini berlaku slowly. Okay, so the product will be, we have Cl minus anion and we have cation, carbocation. Okay, so hydrogen is added here. So therefore dekat sini akan jadi positif. Okay, dapat? Okay, so this is step 1. So for step 2. Step 2 kita ambil semula struktur ni. Okay. Macam ni. Okay. Oleh kerana tadi alkene tadi dia dah serang H, so dia dah kurang elektron. So dia dah jadi lemah. Cl minus pula dia akan jadi lebih kuat. Kenapa? Dia ada more electron. So Cl has more electron, so it will attack carbocation. Dekat bahagian mana yang paling lemah? Bahagian C+. Okay, so this mechanism happens fast. So the product will be haloalkene. Okay, dapat? Okay, ada soalan? Madam, kenapa BR? Sorry, Br pula, Cl. Cl. Dah biasa guna Br ni. So, Cl. Boleh? Okay, dapat tak? Dapat. Okay. So, ada soalan tak untuk mekanisme? Ada soalan?
Okey, kalau tak ada, saya nak bagi kerja rumah. Kerja rumahnya ialah saya nak awak buat soalan 8B. Okay. 8B1, 8B1, A2 with HBR, 8B2, A3, structure A3, ni structure A3 dengan HBR, HCl, sorry. Structure 5 with HCl. Okay, and then saya nak tambah lagi satu. Structure A4, number 4 with HBR. Bukan HBR peroxide tau, HBR sahaja. Okay, dapat? So saya nak 4 soalan ni, cuba buat mekanismenya. Esok saya akan letak Jamboard. So nanti saya nak 4 orang tolong isikan jawapan. Okay, kalau awak nak, dia tak semestinya satu soalan tu seorang je. Awak boleh 2-3 orang nak hantar soalan satu pun boleh. Cumanya, janganlah semua nak hantar soalan satu, soalan 4, 2, 3, 4 tu. Okay, saya bagi maksimum 3 orang untuk hantar soalan 1, 3 untuk soalan 2, 3 lagi untuk soalan 3, 4, maksimum 4 orang. Maksimum 3 orang setiap soalan. Tak Jamboard nanti. Nanti saya bagi link, okay? Alright, so itu sahaja, dah 9.56. So itu sahaja, so kita akan jumpa esok. Okay, that's all for today. Thank you everyone. Thank you, madam. Okay, welcome. Assalamualaikum. Salam.